Hi there, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello to all. My name is Azizul bin Osman and I teach Science and Biology in MRSM Johor Bahru. Welcome to my class. Previously on our class, we have learned on human nervous system as well as part of stimuli and response in human, in which we have learned about the sensory organ, the structure and the function. And today we are going to continue on the mechanism of sight and mechanism of hearing, as well as the combination of stimuli to produce perfect response in human. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan continue mechanism of sight in human. Okay, bagaimana kita boleh melihat objek dengan jelas. Pertama, kat sini kita ada objek iaitu sebatang lilin. Dan lilin tersebut, light reflected from lilin ni tadi akan masuk ke dalam mata kita melalui struktur mata kita yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu dia akan melalui first kornea, selepas itu dia akan masuk ke dalam aqueous dia akan melalui bukaan untuk cahaya masuk iaitu pupil, seterusnya akan pergi ke eye lens dan eye lens pergi ke vitreous huma akan pergi ke retina. Mari kita lihat. The eye lens bends the light ray and focus them into the retina. Apa yang eye lens buat, akan bend light ray tersebut dan fokuskan light tersebut, image tersebut kepada permukaan retina. The object formed on retina appears smaller and inverted. Itu yang penting kamu kena ingat. Objek yang terbentuk pada permukaan retina adalah lebih kecil berbanding objek sebenar dan keadaan dia adalah terbalik. Seterusnya, pada permukaan retina ada photoreceptor. Kita dah belajar sebelum ni. Photoreceptornya ada dua, cone receptor, cone cell dan juga rod cell. Photoreceptor fungsi dia adalah untuk generate impulse apabila dia stimulated. And then the impulse dia akan hantar ke brain. The impulse will be sent to the brain through the optic nerve. Okay. Jadi brain buat apa? Brain fungsi dia satu je, iaitu interpret the nerve impulse that comes from your eye, and the smaller inverted image on retina will appear upright. Jadi otak yang sebenarnya betulkan balik image yang terbalik tadi. Okay, boleh? Mari kita lihat secara kesimpulannya mechanism of sight in human. Pertama, the light reflected will enter the eye through the structure of cornea, aqueous humor, pupil, eye lens. Apa eye lens buat? Eye lens akan fokus the image on the retina, dibantu oleh vitreous humor, dan objek akan terbentuk pada permukaan retina berkeadaan smaller dan inverted. And the photoreceptor on the surface of retina will be stimulated and they will generate nerve impulse. The nerve impulse will be sent through the optic nerve into your brain. Apa brain buat? Brain akan jadikan image yang smaller dan inverted tadi supaya kelihatan upright. Jadi brain betulkan semula image yang terbentuk. Itu sahaja berkenaan dengan mechanism of sight in human. Kalau kamu lihat di sini, yang penting sekali kamu perlu ingat the structure of eye. Okay. Yang kedua, mari kita lihat mechanism of hearing in human. Bagaimana kita boleh mendengar. Okay. Sama juga macam eye tadi, kamu perlu ingat dan tahu setiap struktur pada telinga kamu. Pertama, the source of sound will be received and gather ataupun collected by your earlobe. The sound wave tadi akan collected by earlobe dan dia akan arahkan sound wave tu untuk masuk ke dalam ear canal. Ear canal pula akan channel the sound wave to the eardrum. Mana eardrum? Ke sini eardrum yang warna biru tu adalah eardrum. Okay, apa eardrum buat? Bila dia terima sound wave, eardrum will start to vibrate. Okay, dia start to vibrate. Dan seterusnya vibration tersebut dipindahkan kepada ossicle.
Okay, dipindahkan kepada ossicle. Jadi apa ossicle buat? Ossicle ni adalah struktur yang bertulang. Okay, ossicle ni akan amplify. Amplify tu maksudnya dia akan kuatkan lagi vibration tersebut. Okay, ossicle will amplify the sound wave, the vibration, and then the vibration will be transferred to the structure yang bergulung-gulung macam siput ni, yang kita panggil sebagai cochlea. Okay, cochlea ni lah yang sebenarnya bertanggungjawab untuk convert, untuk convert sound vibration into nerve impulse. Okay, dan seterusnya nerve impulse ni tadi will be sent to your brain melalui auditory nerve. This one is the auditory nerve. Okay, jadi apa yang brain akan buat selepas dia terima nerve impulse, dia akan interpret the sounds dan kita boleh mendengar dengan baik. Okay, boleh faham? Okay, dia punya perjalanan tu melalui struktur yang kita dah belajar di dalam telinga. Okay, dekat sini kita dapat tahu bahawa ada struktur yang tidak terlibat dengan hearing, iaitu semicircular canal. Okay, semicircular canal, kerana semicircular canal berfungsi untuk balancing, body balance. Okay, sekian untuk sense of hearing. Terima kasih. Okay, seterusnya kita nak lihat berkenaan dengan sensitivity of our skin. Okay, kita dah belajar dalam kelas yang sebelum-sebelum ni bahawa skin ni adalah the largest organ, iaitu dia meliputi keseluruhan kita punya bahagian luaran badan. Okay, mari kita tengok balik apa yang selalu kita buat dalam seharian. Kalau cuba kamu nak merasa sesuatu, contohnya kamu nak rasa struktur pen ni, macam mana kata struktur pen ni, kamu rasa guna apa? Kamu nak sentuh dia guna apa? Adakah kita guna siku nak rasa? Oh, strukturnya kasar macam tu. Macam tu ke? Tak kan? Selalunya kalau kita nak rasa sesuatu ataupun sentuh sesuatu, kita akan menggunakan hujung jari kita. Oh, permukaan dia kasar. Oh, permukaan dia licin. Macam itu. Jadi kenapa kita nak sentuh selalunya menggunakan ibu jari kita? Kenapa kita tak gunakan siku kita? Itu yang kita nak belajar hari ini. Kerana, mari kita lihat. Kerana apa ya? Kerana different part of our body sebenarnya mempunyai sensitivity yang berbeza. Semua tu bergantung kepada dua faktor. Faktor yang pertama adalah the number of receptor, bilangan reseptor yang terdapat pada permukaan kulit tersebut, banyak atau sedikit. Lagi banyak reseptor, lagi sensitiflah kulit kita. Okay, yang kedua adalah the thickness of the skin epidermis. Kalau kita punya epidermis tu sangat tebal, maka dia punya reseptor akan berada jauh ke dalam. Dia akan menjadi kurang sensitif. Okay, lagi nipis kita punya epidermis, lagilah sensitif kita punya kulit. Maka bolehlah dikatakan bahawa dekat permukaan hujung jari kamu, dekat hidung kamu, dekat lidah kamu dan juga dekat bibir kamu mempunyai reseptor yang banyak dan juga mempunyai epidermis yang nipis. Okey. Maksudnya di sini ialah dekat kamu punya hujung jari ni reseptor dia lebih banyak dan kamu punya epidermis, ketebalan epidermis adalah nipis berbanding dengan bahagian badan yang lain. Jadi kita punya apa ni? Tip of finger, kita punya nose, kita punya lips, kita punya tongue, okay, adalah very sensitif kepada stimulus kerana dua faktor. Apakah faktornya itu? Faktornya adalah reseptor yang banyak dan yang kedua adalah epidermis yang nipis. Okey, boleh tak? Jadi bagaimana pula dengan struktur badan kita yang lain? Contohnya kita punya siku, kita punya tapak kaki dan kita punya bahagian badan yang belakang. Kenapa dia kurang sensitif terhadap sentuhan? Kerana
Kamu boleh jawab sendiri, iaitu kerana apa? Kerana reseptornya kurang, dan yang kedua kerana kita punya epidermis yang tebal. Jadi kalau kamu tengok, cuba kamu bandingkan kamu punya tip of finger dengan kamu punya tapak kaki. Jadi kita boleh dapat rasa bahawa tapak kaki kita, lapisan epidermisnya adalah lagi tebal berbanding dengan jari kita. Okay? Faham? Kita lihat pula sensitivity of our tongue toward different taste stimuli. Dekat dalam dunia ni ada berbagai-bagai rasa makanan, betul tak? Dan kita baru rasa makanan mungkin 1% daripada kesemua rasa yang ada dekat dalam dunia ni. Okay, tapi sebenarnya rasa ni, type of taste ni kita boleh bahagi kepada 5 sahaja. Iaitu kita ada sweet, kita ada sour, kita ada salty, kita ada bitter, and we have rasa umami. Okay, each taste ni detected by different receptor. Setiap satu rasa ni adalah detected by different receptor. Different receptor tu located dekat different part of our tongue. Mari kita lihat rasa bitter dekat mana? Bitter kita rasa rasa pahit ni berada di bahagian belakang lidah. Rasa sour dengan salty berada di bahagian tepi lidah. Ni sour, and this is the part of yang taste salty. Dan rasa manis ni adalah berada di sini. Okay. Dan kita ada juga rasa umami. Umami tu rasa apa? Umami tu rasa bila contohnya bila kamu makan sup daging. Bila kita makan sup daging, kita akan rasa umami tersebut. Okay. Rasa macam sedap. Okay. Combination of sense of taste and sense of smell. Okay, sebenarnya sense of taste dengan sense of smell ni berkait sangat rapat. Okay, cuba tengok budak ni. Dia makan dengan tutup hidung. Boleh tak kita rasa ayam tu sedap? Dia makan ayam kan? Ayam ni sangat sedap. Tapi kalau kita makan tutup hidung, dia akan jadi rasa kurang sedap. Kenapa? Okay, cuba nanti makan tengah hari ataupun dinner, cuba kamu makan dengan menutup hidung. Kamu makan tapi kamu tutup hidung. Kamu makan tanpa kamu bau makanan tersebut. Kamu boleh rasa tak nikmat makanan tersebut? Tak, sebenarnya kalau kita makan dengan menutup hidung atau kalau kita makan tanpa membau makanan tersebut, kita punya rasa makanan tu akan menjadi kurang. Ini yang berlaku sekiranya kita mengalami keadaan selesema. Kalau kita selsema ataupun catching cold, what happen, kita punya reseptor dekat hidung tu, dekat nasal cavity kita, reseptor tersebut dah covered by a layer of mucus. Dan disebabkan itu, kita punya sensitivity of smell receptor dah menjadi kurang. Okay, jadi orang yang sesama selalunya dia ada kurang selera makan, ataupun kalau dia makan makanan tu rasa macam tak rasa, sebenarnya there is nothing problem dengan kamu punya sense of taste. Sense of taste kamu berfungsi dengan baik, cumanya kamu punya sense of smell tidak berfungsi. Dan kerana itu juga makanan tersebut dah tak rasa sedap. Okay, jadi combination of sense organ ni sangat penting, iaitu sense of taste dengan sense of smell. Sangat-sangat penting untuk membantu makanan tu rasa lebih sedap. Okay, sekian saja untuk subtopik ini. Untuk subtopik yang berikutnya, iaitu berkenaan dengan limitation of the sense of sight, berkenaan dengan masalah rabun jauh, rabun dekat, rabun silau, dan macam mana kita nak baiki. Ada video yang kedua yang cikgu akan bagi. Jadi jangan tinggalkan kelas lagi, sambung dengan next video. Bye bye.